إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada pun segala syarat di situ. Maka iaitu sunat dua. Di sini seperti syarat khutbah hari raya. Dan sunat dibaca oleh khatib di dalam dua khutbah itu perkataan yang menjagakan, maknanya memberi peringatan segala syarat. Maka itu sunat dua di sini seperti syarat khutbah hari raya. Dan sunat dibaca oleh khatib manusia daripada lalai dan tipu daya daripada pekerjaan dunia ni, dan menyuruhkan mereka dengan berbanyak-banyak taubat dan istighfar daripada segala dosa, dan memerdekakan akan sahaya dan memberi sedekah. Masalah tu satu masalah, barang siapa dapat imam di dalam rakaat yang pertama daripada rakaat yang pertama, atau rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua, maka dapatnya dah akan rakaat itu. Dan jika didapatnya akan imam dalam qiyam yang kedua, sama ada pada rakaat pertama atau rakaat yang kedua, dapat dalam rakaat yang kedua, sama ada daripada rakaat pertama atau rakaat kedua, maka tiada dapat rakaat. Dapat rakaat mestilah seorang tadi dapat rakaat bersama imam serta tumakninah. Itu sempadan akhir. Sebab itu di situ sunat bagi imam dia menunggu kalau ada makmum yang datang lewat supaya dapat rakaat serta tumakninah. Baru dia dapat rakaat. Seorang datang, si imam rakaat, ya, dia takbiratul ihram, dia tu rakaat, dan dapat tumakninah dalam rakaat, maka rakaat tu dia dapat. Itu kaedah asal kita. Lepas tu imam kalau tengok ada orang datang, sunat bagi dia lamakan sikit rakaat supaya membantu orang datang tadi biar dapat rakaat. Yang orang takbir pun nak rakaat, sami Allah ni. Kawan peras tu. Tak dapat rakaat, kena tambah lagi lah. Satu. Persoalan dia dalam satu sembahyang gerhana, matahari atau gerhana bulan, dia disunatkan bagi dia 2 kali rakaat, 2 kali qiyam, 2 Fatihah dan 2 surah dalam satu rakaat. Ya. Dia baca Fatihah, dia baca surah, rakaat, i'tidal, baca Fatihah balik, baca surah balik, rakaat, i'tidal balik, kemudian baru dia sujud. Ya. Persoalan dia kalau didapat dalam rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua, dalam qiyam pertama, maknanya imam rakaat saja dia pun masuk dapat rakaat, maka rakaat itu dia dapat. Kalau sekiranya imam rakaat rakaat pertama, rakaat yang pertama, i'tidal, dia tak masuk lagi. Kemudian imam rakaat kali kedua, yang sunat dia masuk, dapat tumakninah dalam tu, maka rakaat itu tak dapat. Rakaat yang kedua itu dalam satu rakaat yang kedua tu hukum dia adalah sunat. Ya, dia bukan rukun. Bermakna kalau dia buat sembahyang gerhana, khusyuf ataupun khusyufain ni, dengan sembahyang macam biasa je, tak ada dia buat 2 kali rakaat, tak ada dia buat 2 kali qiyam, jawab dia sah sembahyang tetap. Ya, cuma sunat bagi dia tadi yang dalam hadis sahih dia ialah dia buat 2 kali dan satu rakaat 2 kali qiyam. Maknanya rakaat i'tidal, kemudian rakaat balik i'tidal balik. Kalau didapat dalam rakaat yang pertama serta tumakninah, rakaat didapat. Kalau didapat dalam rakaat yang kedua, maka rakaat itu tidak kebilangan. Maknanya dia kena tambah lagi lah. Ada masalah ni. Masalah tu satu masalah, luput sembahyang gerhana bulan dan matahari sebab lepas kedua. Ya. Ini gerhana singkat.
Dia baru nak siap-siap tengok dah clear balik. Matahari dah terang balik. Atau bulan dah seperti biasa, tak ada lagi gerhana. Dah maka luputlah. Jadi makna kadar sembahyang gerhana ni, masa dia lama tidak itu terserah. Ya, Allah Ta'ala panjangkan masa gerhana, panjanglah waktu itu. Kalau pendek, pendeklah ni. Masalah luput sembahyang gerhana bulan dan matahari sebab lepas keduanya mana daripada gerhana dengan yakin, tetapi khutbahnya tiada luput. Kerana khutbah Nabi SAW tiada jatuh, ia melainkan kemudian daripada lepas gerhana. Khutbah tak apa. Mana lepas daripada sembahyang gerhana dengan khutbah, gerhana pun selesai. Maka dia boleh teruskan, tak ada masalah. Ya. Dan demikian lagi luput sembahyang gerhana tu, sebab masuk ia serta ya gerhana. Masuk matahari serta gerhana. Dia sembahyang gerhana matahari. Ya. Tiba-tiba matahari dalam gerhana tu dia terbenam tu, habislah waktu dia. Ya, tak ada sembahyang gerhana matahari waktu malam, tak ada. Dan demikian lagi luput sembahyang gerhana bulan dengan sebab terbit matahari. Tak ada sembahyang gerhana bulan siang hari tak ada. Sebagaimana sembahyang gerhana matahari tak ada malam. Walaupun di tengah gerhana kuat, tiba-tiba dia terbenam. Ya, habis. Tenggelam. Maksud dia apa? Masuk waktu maghrib. Jawab dia sembahyang gerhana tu habis. Begitu juga bulan. Tengah gerhana, matahari pun terbit. Makna habislah sembahyang gerhana bulan. Dan demikian lagi luput sembahyang gerhana bulan dengan sebab terbit matahari. Tiada dengan sebab terbit fajar. Fajar mana fajar sadiq. Waktu subuh tu, gerhana tu ada lagi. Boleh lagi sembahyang gerhana. Tiada pula masuk, yakni jatuh dengan gerhananya seperti ditutup oleh awan. Itu bukan gerhana. Ya. Dan jikalau masuk ia kepada sembahyang dahulu daripada fajar, dahulu daripada sembahyang masuk waktu subuh, atau kemudian daripada fajar, lepas sembahyang, lepas fajar lah masuk subuh, maka naik matahari pada tengah sembahyang. Jawab dia apa? Tiada batal sembahyangnya, seperti ada ia jikalau hilang gerhananya pada tengah sembahyang. Ya. Pada tengah sembahyang berserkat, gerhana pun selesai. Adakah dia perlu berhentikan sembahyang? Tak payah, dia boleh terus. Ya, terus ke sembahyang je lah. Kemudian bermula jika berhimpun sembahyang gerhana matahari dan sembahyang Jumaat. Ya, waktu Jumaat gerhana berlaku. Atau fardu yang lain. Asar ke? Maka wajib mendahulukan Jumaat atau fardu yang lain. Orang pembang di asar, gerhana matahari pun berlaku. Nak sembahyang gerhana dulu ke sembahyang fardu dulu? Dulukan sembahyang fardu. Ya. Jika takut luput waktunya, inil ghayah. Mana jikalau luput takut, ini kan sembahyang asar ni sekarang luputlah gerhana kan, walaupun macam tu kena dahulukan fardu. Ya. Dan pada Jumaat itu hendaklah membaca khutbah akan Jumaat, kemudian maka sembahyang Jumaat, kemudian maka sembahyang gerhana matahari, kemudian maka dibaca khutbah akan gerhana. Mana kali khutbah lah. Khutbah Jumaat sekali, khutbah gerhana sekali. Dan jika tiada takut akan luput sembahyang Jumaat atau fardu yang lain, maka hendaklah didahulukan akan sembahyang gerhana. Dan disingkatkan bacaannya dengan bacaan surah yang pendek-pendek, kemudian daripada Fatihah, maka setelah sudah daripada sembahyang gerhana maka dibacanya khutbah. Serta disebutkan dalam khutbah Jumaat perkataan yang ta'aluk, yang bergantung dengan gerhana, supaya tidak berkendak lagi kepada membaca khutbah gerhana kemudian daripada Jumaat tadi. Ya, itu boleh. Dan wajib diniatkan akan khutbah Jumaat juga, kerana jika diniatkan khutbah gerhana serta Jumaat, batal khutbahnya khutbah Jumaat. Dan jika diniatkan khutbah gerhana atau tiada diniatkan satu jua pun, jawab dia sah khutbah gerhana, tiada sah khutbah Jumaat. Maka wajib memulai khutbah Jumaat pula, kemudian daripada khutbah gerhana tadi. Dan jika berhimpun sembahyang hari raya dengan gerhana, sembahyang raya gerhana pun berlaku, maka hendaklah dahulukan sembahyang hari raya, kerana ia terlebih afdal daripada sembahyang gerhana. Dua sembahyang ni segi keafdalan dia adalah sembahyang gerhana, sembahyang hari raya. Dan harus
menyatukan khutbah keduanya. Misalnya seperti diniatkan dua khutbah itu akan gerhana dan hari raya, ini tak apa. Dan jika berhimpun gerhana bulan dengan witir pula, dan semayang sunat witir, gerhana berlaku. Hendak didahulukan semayang gerhana. Dan jika takut akan luput waktu witir sekalipun, kerana semayang gerhana afdal daripada witir. Dan lagi witir dapat diqada akan dia. Dan jika berhimpun semayang hari raya dengan janazah, dan jika berhimpun sembahyang hari raya dengan janazah atau gerhana, dengan janazah, nak sembahyang janazah gerhana berlaku, maka nak didahulukan janazah kerana takut berubah mayat. Maka apabila selesai mereka daripada sembahyang janazah, maka hendaklah setengah pergi menanamkan mayat dan setengah tinggal sembahyang hari raya atau gerhana. Itu cara dia. Dan jika berhimpun sembahyang janazah dengan sembahyang fardu, nak sembahyang jenazah masuk fardu, ya. Yang lain lagi pula luas waktunya. Orang bawa azankan zuhur panjang, asar pun panjang misalnya. Jadi kalau ada ia Jumaat sekalipun, maka hendaklah didahulukan sembahyang janazah. Ya, sembahyang janazah. Jika ada hadir walinya lah. Dan jika tiada hadir walinya, maka hendaklah setengah daripada jemaah menanti walinya kerana mengerjakan sembahyang jenazah, dan setengah mereka mengerjakan sembahyang fardu Jumaat atau lain. Dan harus mentahirkan sembahyang jenazah daripada fardu. Harus kita tahirkan sembahyang jenazah daripada fardu yang luas waktunya jika tiada takut akan berubah mayat. Ini kembali pada keadaan mayat. Tengok mayat segar, tak ada apa lagi kan. Jadi maknanya pergi sembahyang dulu lah. Lepas tu buat sembahyang jenazah. Tapi kalau takut mayat tu berubah, ya, lama dah berjumpa mayat, takut dia meletup perut kan, atau sebagainya, atau supaya banyak orang yang menyembayangkan dia boleh. Habis. Dan jika takut akan berubah mayat, haramlah mentahirkan dia. Akan cepat segerakan mayat. Dan wajib mendahulukan sembahyang jenazah atas sembahyang fardu ketiga itu. Dan jika takut akan luput sembahyang fardu sekalipun. Itu sekali ya. Khatimah. Sunat bagi tiap-tiap seorang terkala gempa atau petir atau sangat ribut. Sunat apa? Ia sembahyang 2 rakaat di dalam rumahnya masing-masing, seorang diri, tiada sunat berjamaah. Ya, gempa kuat sangat, gempa bumi dan, ya, ataupun petir kuat sangat, ataupun ribut kencang sangat. Maka hukum di sini apa? Sunat masing-masing tadi apa? Sembahyang di rumah dia. Sembahyang 2 rakaat dalam rumahnya masing-masing, seorang diri, tiada sunat dia berjamaah. Dan sunat terkala minta doa dengan khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sunat keluar ni sembahyang apa ni? Sembahyang gerhana. Sembahyang 2 rakaat sembahyang zuhur kan. Dan sunat keluar ke padang terkala gempa dengan minta doa serta merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di antara benda-benda yang berhubung dengan masalah gerhana. Habis. Dan babu salatil istisqa. Ini bab sembahyang istisqa, sintali talak, dengan mana talabus suqya. Mana kita minta Allah Taala tuangkan akan hujan. Sebab hujan satu rahmat. Kalau sekiranya tak hujan lama dah kena jatuh air. Lepas tu siap kemarau. Macam ni berlaku. Ya. Nikmat air ni banyak dibangkit dalam Al-Quran. Lepas tu setengah kitab dinyatakan ulama-ulama sufi tu kalau tengok dia minum dia tangkap kepala. Dia tunduk sebab apa tu? Dia malu. Sebab bangkitan air banyak dalam Al-Quran. Ya. Bangkitan nikmat air bangkit. Ini satu bab menyatakan semayang minta hujan dan barang yang bergantung dengan dia. Bab semayang sunat ni jadi 2 bagi. Satu dipanggil mutlak, satu lagi muqayyad. Ya. Yang muqayyad pula, sunat muqayyad dibagi 2. Sama ada kait dengan waktu atau ada kait dengan sebab. Kait dengan waktu, duha, tahajud. Sebaik dengan sebab, ni dia antara itu. Kait dengan sebab. Itulah apa? Kemarau. Kemarau, semayang kita semayang juga minta hujan. Gerhana atau kait dengan sebab.
Ada berlaku barulah dia apa? Semayang. Di satu bab nyatakan semayang minta hujan dan barang yang bergantung dengan dia, dan iaitu pada lughah menuntut dirus, ya, suqya, mana menuntut akan tuangan dirus, dan pada syarak menuntut hamba tadi hujan daripada Allah Taala dikala hajat mereka itu kepadanya, dan dalil padanya mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti diriwayatkan oleh Syaikhan, itulah Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan mensabah pula baginya firman Ta'ala, wa izistasqa Musa liqaumih. Dan pada ketika menuntut hujan, Musa bagi kaum dia dengan dia kemarau kan. Maka permulaan semayang Rasulullah SAW pada tahun yang ke-6 daripada hijrah. Selepas hijrah 6 tahun, barulah lakunya semayang. Sekala berkenak ia kepada air, sama ada hajat bagi dirinya atau bagi satu negeri yang lain, dan jika tiada mereka orang fasik atau orang bid'ah dan yang sesat, yang tingkatkan mereka supaya jangan disangkakan mereka itu oleh orang awam baik kelakuan mereka itu, iaitu ahli bid'ah tadi. Maka wajib ditakyinkan dengan dia pada takbiratul ihram. Akan niat demikian lafaznya usalli sunatul istisqa raka'ataini lillahi ta'ala. Dia aku semayang sunat minta hujan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Maka dalam minta hujan dia terbagi atas 3 darajat. Bila berlaku kemarau, kita perlukan kepada bantuan hujan supaya Allah turunkan. Pertama dengan minta doa tiap-tiap seorang kepada Ta'ala masing-masing sendirinya, atau berhimpun pada barang ketiga yang dikehendakinya. Anda minta doa tadi, minta hujan dengan cara doa saja. Itu satu kelakuan. Ya. Yang kedua, bahawa ada ia minta doa, mereka kemudian bertiap-tiap semayang. Di tiap semayang diminta doa minta hujan. Dan dikalau sunat sekalipun. Dan dikalau sunat, dikalau semayang sunat sekalipun, teman. Tiap-tiap kali lepas semayang, wajib baik, semayang sunat baik, dia berdoa supaya dituangkan hujan. Dan di dalam khutbah Jumaat, kerana doa kemudian daripada semayang terlebih hampir diterima. Lepas semayang kita berdoa, itu hampir pada makbul. Itu yang kedua. Yang ketiga yang terlebih afdal ni, aksaru sawaban. Ke mana afdal? Ay aksaru sawaban, lebih banyak nisbah pahala. Bahawa hendaklah sultan atau naibnya, pengganti sultan atau raja, menyeru akan segala manusia dengan berbuat amal kebajikan. Misalnya seperti sedekah. Padahal hadis Nabi kata as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah ni menjadi sebab Allah Ta'ala elakkan bala. Ya, sedekah mengelakkan bala. Siapa yang elakkan? Allah Ta'ala. Jangan kata sedekah itu berakhirat. Hakikat Allah Ta'ala. Dan memerdekakan saya, kalau dia ada hamba saya, merdekakan. Dan taubat, ya, daripada segala dosa, zahir, batin, kecil, besar, semua dengan taubat. Dan mengeluarkan diri daripada segala hukum. Kalau ada hak-hak dengan orang, ada terambil, ya, ada terinyanya, terzalim, sila selesaikan balik. Kemudian itu arahan pertama, sultan kena suruh buat, ataupun raja, ataupun Perdana Menteri, ataupun ikutlah di peringkat negeri, buat arahan daripada pemimpin maksudnya. Maka syarat taubat 3 perkara. Pertama, meninggalkan dosa tu, al-iqla'. Dia kena tinggalkan dosa daripada maksiat yang dilakukan tu. Yang kedua, menyesal, ya, an-nadam huwa taubah. Penyesalan itulah taubat. Atau barang yang luput daripada mengerjakan dosa, ya, menyesal atas barang yang luput daripada ia mengerjakan akan dosa tadi. Sama ada bentuk luput meninggalkan fardu, ataupun dosa pada mengerjakan maksiat. Dan ketiga, cita-cita tiada ia hendak kembali kepada dosanya sekali-kali. Ketika dia bertaubat, dia kena azam benar-benar, putus benci, dia tak nak lagi buat dosa. Ya. Dan walaupun selepas tu selang seminggu dia buat balik, adakah dosa batal taubat dia? Tidak batal. Bertaubat bila cukup syarat, diterima. Kemudian dia ulang balik, dia wajib taubat balik. Jangan ketika dia bertaubat tu tak ada syarat, tak ada penyesalan, mulut dia je astagfirullah, astagfirullah, yang kan dalam batin hati dia tak ada penyesalan, maka taubat tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kata Imam Ghazali dibahas dalam tajuk An-Nadam pun panjang. Ya. Muqaddimah taubat. Apa senang nak istihdarkan taubat. Dia kena ingatkan, istihdarkan akan
resiko daripada dosa. Dan sebab dosa kita dilaknat oleh Allah Ta'ala, dengan sebab dosa hati dia menjadi hitam, dengan sebab dosa dia terjauh daripada rahmat Tuhan, dan dengan sebab dosa dia akan dihumban dalam neraka. Ya, hati jadi gelap, dia makin jauh, ya, bangkit dosa benda sampai dia rasa takut, sampai betul-betul takut, sampai menitiskan air mata dia kan. Barulah itu dipanggil an-nadam. Astagfirullah, tak pakai. Kalau dengan mulut aja hati belayar kita tak pakai. Ya, taubat tu tak dilayan, ya, tidak diterima oleh Allah Taala. Ya, suratu bit taubat, taubatul kazib. Kata Sayyidina Ali, taubat dengan segera ni, sebulan gitu je, itu taubat orang pembohong, kata Sayyidina Ali. Ya, taubat dia tak dilayan oleh Allah Taala. Sebab bukan senang nak taubat. Kena taubat sungguh-sungguh. Dan taubat ni dengan hati kan, walaupun lidah tak bunyi, semua benda dalam ni. Ya. Tinggalkan, menyesal, benda dalam. Ya, cita-cita, benda dalam juga. Yang penting dalam. Itu sekiranya kalau dia dengan Allah Taala. Kalau berkait dengan manusia, kena tambah satu lagi rukun, kena istihlal, kena selesaikan terus. Allah. Sebab taubat ni pun dipanggil dalam perjalanan sufi, dipanggil awalul maqamat. Awal maqam adalah taubat. La ibadat liman lam yatub. Tidak ada ibadat bagi orang yang tak ada taubat. Orang yang tak bertaubat, amal dia tidak diterima oleh Allah Taala. Buatlah semayang dia, lekuklah dahi dia, boboslah tikus semayang dia ni. Tuan tak layan. Sebab apa? Sebab dosa adalah najis maknawi. Sebagaimana kita sembahyang, kalau najis ada pada tubuh badan kita, ya, kita terpijak tai ayam kat kaki, nampak tai ayam, kita tak nak basuh, sembahyang. 1000 rakaat di sembahyang pun sembahyang dia tidak sah, sebab dia menanggung najis. Itu ibadat luar, ibadat. Kalau dalam, ubudiah, bagian dalam. Ya. Bila dia tak bertobat, bermakna dia tidak mensucikan dosa dalam batin hati dia tadi. Bila tak disucikan, jawab dia apa? Ibadat ubudiah dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Benar, risiko dia besar lah. Kita kalau buat ibadat malas, berat kat setan, itu macam memang kita ditambat oleh maksiat. Ya. Inna sikala dzunub tamna ila masyila ta'atillah. Sungguhnya berat dosa tu menyekat seorang daripada laju dan semangat mengerjakan ibadat. Ya, dia nak buat ibadat berat, macam tu. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun qad qabbalatka hatiyatu. Kata Syekh Daud At-Tai dalam Minhajul Abidin dia sebut. Iza lam taqwa ala qiyamil lail, bila kamu berat nak bangun malam. Nak bangun malam pukul 4 berat, 3 pukul 4 berat nak bangun. Dia bangun bila orang bang subuh baru bangun. Tak akai. Itu semua dipanggil subuh mu'alab ni. Orang mu'alab dah nak mati baru bangun subuh pukul 4, pukul 5, pukul 6 tu apa ni? Budak-budak. Hari kita dah pintu kubur dah dekat ni, kuang-kuang pukul 4 dah ada tertikau semayang. Kuang-kuang pukul 4 dah tertikau semayang, air mata dah mengalir. Minta ampun dengan Allah Ta'ala, minta rahmat dia, minta buka makrifat dengan dia dan sebagainya. Ya. Dan duk main-main lagi dah. Nak tunggu terakhir mu nak bangun, tu budak-budak. Bila tu semua nak mati tuan, kan? Semua dah lain penalti je. Pintu kubur dah terbuka kan? Kain kapan dah ditenun buat ni. Ya. Tak ada lagi ni yang lagi. Bila kita buat ibadat rasa berat, idza lam taqwa ala qiyamil lail, nak bangun malam payah, nak qiyam payah. Siang pula wasiyamin nahar, nak puasa sunat tangguh-tangguh. Senin bisa tunggu depan lama jumpa Ramadan balik. Tangguh-tangguh. Maka fa'lam annaka maqbulun, sedarlah kamu sedang ditambat. Qad qabbalatka hatiatuk, yang menambat kamu ialah maksiat dan mungkar kamu. Ya. Kena rasa tak, kalau kita berat ibadat macam tu, memang berat dosa kita, entah berapa kali ganda dunia punya banyak tak tahu tak. Kalau kita rasa aku ada dosa tak, orang tu paling jauh dengan Tuhan. Kalau dia rasa aku ada dosa tu, itu orang paling sesat kan. Wali-wali besar mengaku dosa ku lebih banyak daripada pasir ni melata di pantai. Wali tuan-tuan, bukan kita ni. Ya, tiba-tiba kita pula aku ni ada dosa. Jauh sesat ni. Ya, jauh sesat, orang tak perasan dosa dia. Dia rasa macam dia baik. Bahaya. Sebab tu kita kena rasakan kita ni terlampau banyak dosa. Ya, kalau fikir dengan orang, kita tengok orang, kita rasa orang tu, kita lebih teruk. Kita kena pandang kekurangan kita. Jangan sekali-kali kita pandang kekurangan orang, kita pandang lebih kita, habis boom. Ya, terbalik. Ya. Sebab orang yang nak dipilih Allah Ta'ala, salah satu sifat dia apa? Wa bassarahum uyubah.
Tuan buka akan dia suka memandang kekurangan dia. Walaupun dia tu hakikat dia lebih tak, dia tak akan pandang. Dia pandang dia kurang saja. Atau sifat orang yang dipilih, golongan mukhtar. Kalau terlintas hati kita, kita rasa kita baik je, habis kan, berdentum jatuh. Sebab dalam ni kena jaga betul. Perjalanan dalam dia rumit tuan-tuan ni. Dan kedua, menyesal atas barang yang luput daripada mengerjakan dosa tadi. Ya. Dan ketiga, cita-cita tiada hendak kembali kepada dosa itu sekali-kali. Dan jika ada dosa ni, itu antaranya dan antara Allah Ta'ala. 3. Jika antaranya antara manusia, maka hendak dia melepaskan antara mereka itu. Mana tambah satu lagi. Jika ia menzalim harta, dikembalikan kepada empunyanya. Kalau dah habis, ganti balik. Perlu bayar atau minta selesai dengan tuan dia lah. Ya. Dan jika khianat akan kemaluannya atau lainnya, maka minta halal kepada mereka itu barang sebolehnya. Kalau ada terkhianat, dia punya maruah, kita ada kata dia, ada umpat dia, atau kita ada fitnah dia, kena jumpa balik tuan tu, minta settle, minta ampun, menangis minta ampun. Ya, sebab dosa dengan makhluk payah. Ya. Kalau dia kata saya tak nak ampun, tolonglah tuan ampun kelas saya. Tak ada. Saya nak tuntut akhirat besok. Kena kita tuan. Kita terambil barang ni sikit, ala sikit dia tuan, minta ampun. Tak nak, saya tak ampun. Kena tak? Kena. Dengan Allah Ta'ala tak apa. Ta'ala mudah pengampun penyayang. Dengan makhluk jangan buat main kan. Kalau dia kata saya tak nak, saya nak tuntut yaumil mahsyar. Jaga tuntut sana besok. Beradablah kita sana besok. Ini berat tuan ni. Dosa kena orang buat. Sebab tu kena settle. Sebab tu hak dia. Habis. Itu yang keempat. Tambah 4 syarat. Satu lagi yang kelima. Ini paling besar kali. Kalau dia melakukan pembatalan akidah. Dia bercakap dengan benda-benda yang boleh bawa murtad, boleh bawa batal agama. Islam ni tak sesuai, macam-macam tu semua murtad. Maka dia kena tambah satu lagi, kena mengucap 2 kalimah syahadat. Kalau tidak, iman dia tak sah, dahwat dia kekal dalam neraka, na'udzubillah. Sebab dia batal iman habis. Dan menyuruh dengan puasa 4 hari. Sultan, raja atau naib pengganti dia, wakil ke, buat arahan bahawasanya puasa 4 hari berturut-turut. Pada hari yang keempat keluar mereka kepada sembahyang. Ya, hari yang keempat pakat keluar semua. Minta mohon Allah supaya tuangkan hujan, insya-Allah. Itu cara dia. Itu yang terafdal lah. Ya. Kemudian dan wajib segala orang di bawah hukum menurut akan perkara yang disuruh oleh raja tadi, pada yang wajib dan yang sunat dan yang mubah jika ada padanya maslahah yang am. Ya, sebab al-masalih manutum bil imam, tu kaedah fiqh. Al-masalih kemaslahatan manutum bil imam, diwakilkan diserahkan pada imam. Jadi imam arahan dia kata wajib keluar, kena wajib taat di situ. Asal dia benda tu harus, tapi berubah di atas wajib taat, sebab benda ni bukan benda maksiat. Benda taat kita kena wajib. Arahan keluar ramai-ramai. Dan kata Syekh Mudabiri, dan di sini diketahui bahawasanya hukum menyeru imam ia menegakkan daripada minum ogah yang masyhur sekarang. Ogah. Tarik. Dan daripada minum kahwa, nasai wajib atas mereka taat akan dia. Kerana apa? Bahawasanya pada meninggalkan dia maslahah yang am bagi segala muslimin. Kerana adalah orang yang memperbuat, ini orang yang minum akan dia itu ogah dan kekurangan, puduh, dia panggil puduh, alif waw dal hu. Dia je senang. Dan kekurangan bagi orang yang mempunyai kelakuan, ya, dan muka manusia, makna menjatuhkan maruah dia. Pilihan istimewa pula jika ada ia umpama dipekan. Jadi arahan tu tengoklah. Dia berkait dengan dia panggil wajib arid. Benda baru datang, sikit-sikit enactment kan benda itulah. Dan jika ada yang minum akan dia harus sekalipun, melainkan orang yang memberi mudarat akan dia seperti memberi fatwa dengan dia, Nur Al-Halabi intaha. Jadi kalau benda itu zahir memberi mudarat, maka haramlah itu. Kalau tidak, ni haram arif panggil dia. Bahkan ada kita apa? Al-inlat taduru ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Inlat dipusing dengan maklul. Ada inlat, maklul ada. Tak ada inlat, tak ada benda yang diinlatkan. Faham? Kalau elat sebab begini haram, dia haram. Kalau elat dia tak jadi haram, maka tak jadi haram. Faham? Kita semayang sunat sunat kita apa? Taslis dalam wudu. Dalam wudu hukum asal at-taslis mandub. Sunat. Kita menigakan basuh muka,
menigakan basuh tangan 3 kali kan, sunat dalam hadis. Faman zada au naqasa faqad asaa wa zalama. Siapa tambah 3 kali atau kurang, maka dia membuat satu kesilapan, Nabi kata. 3 kali sunat. Tapi 3 kali ini dia ada elat lain, dia boleh jadi haram. Ya, 3 ni sunat, tapi ada kala datang elat lain arid yang bau boleh jadi haram. Contoh, kita bangun subuh dah terlewat. Ya, tiba-tiba tinggal 4 minit lagi. Kita yakin kalau kita memang semayang kita keluar waktu. Kalau kita ambil sekali dia yang wajib saja, semayang kita dapat dalam waktu. Ketika itu haram kita buat lebih daripada sekali. Sebab memasukkan semua waktu, rakaat dalam waktu adalah wajib. Ada masalah dia. Ya, padahal hukum sunat kan. Jadi dia berubah jadi haram sebab apa? Sebab ada arid benda lain. Dia telah nak menjaga waktu. Sebab wajib bagi kita memasukkan seluruh sembahyang dalam waktu. Dan oleh kerana kita nak taslis 3 tadi, kita rasa memang lagi negang. 1 rakaat hilang kesalahannya. Ya, ketika itu kena ambil yang wajib sekali saja. Atau mana al-inlah tadurul al-ma'lul wujudan wa adaman. Yang nak dipusing dengan ma'lul. Kemudian semua kali demikian lagi wajib atau mereka memberi sedekah dikira suruh imam Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadasallahu sirrah. Faqatuka laka zatiyatun. Wa wurudul asbabi muzakkirati laka bima khafiya alaika minha. Allah. Faqatuka, berkendakmu kepada Allah Ta'ala, itu dipanggil zatiyatun, sifat yang sejati, yang zati. Sifat diri kita yang zati ialah tidak bercerai dengan Allah Ta'ala. Apa makna tak bercerai? Kita adalah makhluk yang bersifat dengan fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Hei manusia, Tuhan kata, kamu fakir kepada Allah. Sifat zati tu. Mana kita sentiasa berhajat, memerlukan, terikat dengan Allah Ta'ala. Tiap-tiap saat turun nafas, naik nafas, semua kita terikat dengan Allah Ta'ala. Kalau dekat ikan habis kita. Ya, sebab kita ni adalah berhajat, sifat kita tu. Tu dipanggil zatiyatun. Sifat zati, bukan sifat arid. Arid baru datang. Ini memang sifat asasi kita. Telah dilabelkan dalam Quran. Ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kamu fakir dengan Allah Ta'ala. Mana kita berhajat. Ya, gerak kita, diam kita, ya, bercakap kita, semua daripada dia. Ya, sebab Quran kata Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Bercakap, melihat, mendengar, berjalan, duduk, diam, semua dia buat. Tunas Quran. Nampaklah bagi orang yang telah dibukakan makrifat, dan butalah bagi mereka yang tidak kenal Tuhan. Ya, orang kafir tak kenal, tak nampak tu. Itu orang beriman yang lalai, tak ada makrifat ke Tuhan, dia nampak diri dia. Bila nampak diri dia, itu masalah. Ya, bila dia nampak diri dia, ni masalah. Akhirnya dia rasa besar, dia rasa dia hebat, dia rasa dia handal habis. Itu semua terhijab. Ya, sebab kita kena pulangkan balik kepada dia, semua dia punya. Jadi keberhajatan kita pada Ta'ala, faqah dipanggil. Itu dipanggil zatiyatun. Sebab tu siapa yang pakai uniform dia, dia punya apa? Uniform, dia dapat kasih sayang Tuhan. Kita uniform kita pun dan pakaian kita. Kita ni hamba, fakir, hina, jahil, bangsat, kita ni dan sifat kita. Segala naqais, segala sifat kekurangan milik kita. Ada pun segala sifat kesempurnaan, maha kaya, maha kuasa, segala-galanya, maha mulia, semua. Ya, maka pakai kita punya, jangan pakai dia punya. Pada hadis Nabi mengatakan bahawasanya al-azamah zari wa al-kibriya ridai wal azamah izari. Faman naza'ani alqahu fin nar fala ubali. Membesarkan diri itu semua tu pakaian aku, Tuhan. Mana sifat dia? Ya, nama Tuhan al-mutakabbir. Siapa cuba nak cabut, mana dia nak pakai pakaian aku, dia pula nak kasih dia besar. Aku humban di dalam neraka dan langsung aku tidak hirau. Ya, itu bahaya. Sebab tu faqah, sifat ni siapa dapat pakai dan dia syuhud akan benda ni, itu termasuk dalam makna kata dia mengenal diri dia. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa kenal akan diri dia, dia kenal akan Tuhan dia.
Apa sifat diri kita? Itulah segala naqais. Maka ni ada dua peringkat. Peringkat syariat, kita belajar dan kita pegang sebagai akidah. Ya, bahawa segala kekurangan adalah milik kita, segala kesempurnaan milik Allah Ta'ala. Itu akidah. Ya, peringkat basic. Adapun jalan sufia dipandang. Ya, dipandang, disyuhud akan benda tu. Setiap saat terasa. Bab peringkat awal dia mengenal Tuhan bidalil wal burhan. Dengan dalil, hujah, dalil dan burhan. Dalil yang kuat. Bab burhan tu ma tarakaba min dalilaini fa'aksan. Adapun peringkat atas dia mengenal Tuhan bukan lagi dengan dalil, dia naik atas. Bizauq wal wijdan, syuhud wal ayan. Dengan pembuka batin hati dia tadi diterasa. Dengan sebab apa? Dia banyak riadah mujahadah dan membanyakkan akan zikir. Ya, jalan untuk sampai ni kebanyakan zikir kena banyak. Kalau zikir kurang dia tak jalan. Ya, jalan ni jalan yang luas, yang penting kepada kekuatan dalaman. Maka paling kuat dia warnanya nur zikir dia kena banyak. Sebab segala zikir yang kita ucapkan, sama ada asma' dia ataupun awsaf dia, semua itu menunjuk ke arah kebesaran, keagungan, kedahsyatan Tuhan yang maha dahsyat. Ya, jadi bila kita pandang kebesaran dia, boleh nampak kerdil diri kita. Bila pandang ilmu dia, nampak jahil kita. Bila pandang iradat dia, nampak dah matilah iradat kita. Maknanya apa? Matikan ilmu kamu dalam memandang ilmu Tuhan. Matikan iradat kamu dalam memandang iradah Allah. Matikan kudrat kamu dalam memandang kudrat Allah. Akhirnya matikan wujud kamu dalam memandang wujudillah. Di situ barulah kamu akan dapat kasih sayang Allah dan Tuhan akan buka makrifat. Dalil hadis sahih daripada Nabi, la yazallu abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi. Al hadisah. Lepas dia mengerjakan fardu, dia mengerjakan amalan yang sunat. Kalau ikut seorang ulama besar di Mekah, Sayyid Syekh Syafi'i, ulama wali besar. Dia kata yang maksudkan di sini setengah daripada makna nawafil adalah al-amal tariqah allati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan tarekat yang sampai sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia beramal dengan cara yang betul sehingga Tuhan kasih dia. Bila Tuhan kasih dia, dalam hadis kata fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu. Aku nilah pendengar dia, allazi yasma'u bihi. Maksudnya dia mendengar dengan Allah, dia berjalan dengan Allah, itu maksud dia. Ini isyaratun ila maqamil fana. Dia dapat makam fana, dia melenyapkan ru'yatullah bila khalqin. Dia memandang hadrat Allah Ta'ala tanpa makhluk, kosong. Dia je. Ketika itu boleh dapat kasih sayang Tuhan, dan ketika tunggulah kurnia akan sampai. Madat, futuhat, fuyudat Tuhan akan jempakkan sebagai qutul arwah, makanan rohani dia. Ya. Belakang ni akan cara kita bermunajat dengan Tuhan. Tahakkuk bizullika, tahqiqkan pandang hina kita dengan Tuhan. Baula yamudduka biizzih. Ya, tahakkuk bidu'fika yamudduka biquwwati. Tahakkuk bifaqrika yamudduka biginai. Sebab kita dengan sifat Tuhan dia berlawan. Sifat yang wajib bagi Tuhan mustahil bagi kita. Apa yang wajib bagi Tuhan? Segala kesempurnaan. Benda tu mustahil bagi kita. Sifat yang wajib bagi kita mustahil bagi Allah. Apa yang wajib bagi kita? Segala naqais, segala kekurangan. Maka itu mustahil bagi dia berlawan. Jadi pandang dia, tahqiqkan memandang kebesaran dia, ya, baru nampak kecilnya diri kita. Kita pandang mana azamah dia gitu. Ya. Batu suruh banyak zikir. Dia tak boleh tuan. Kata Ibnu Ajibah dalam syarah Iqazul Himam, pusing kok mana pun zikir kena banyak. Dia tak ada zikir, dia tak ada jalan, dia jam. Ya, di jam. Dia sampai jalan zikir tiap-tiap nafas. Ya. Kalau boleh tiap-tiap nafas satu saat pun jangan lupa dengan Allah. Turun nafas naik semua Allah. Jalan, kalbi itu jalan. Itu penting pada tarekat. Kalau Naqsyaband dia ajar kita cara menggerakkan ini. Ya, cara zikir kalbi, cara zikir roh, cara zikir sir, cara zikir khafi semua gerak. Nampak peringkat tuan-tuan bergerak ni, bulu gomo berzikir pun tuan-tuan dengar ni. Ya. Itu biasa dalam suluk. Ya, anggota badan zikir dan baik semua berjalan tu dengan zikrullah. Baru dikaram dengan Allah Taala. Dikaram dengan Tuhan, tunggu. Berbagai futuhat akan dibukakan oleh Allah Taala. Ya. Zikir yang penting zikir ada sanad sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Carilah tuan-tuan, carilah guru-guru yang boleh menyampaikan jalan sanad dan memimpin, insya-Allah terbuka. Ya. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali sini sebut talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama.
Mencari akan guru yang mursyid memimpin ada menjadi kemestian, walaupun dia terbesar daripada ulama syariat. Setinggi-tinggi ulama syariat, dia akan duduk taraf dia nafsul lawamah. Itu dalam Ihya sebut. Ya, setinggi-tinggi alim 14 ilmu, alat ilmu apa? Ilmu alat makulat ke apa dia kan? Alim 4 mazhab, 5 mazhab, 6 mazhab. Kedudukan rohani dia hanya dia duduk nafsul lawamah. Amarah lawamah. Apa nama lawamah? Nafsu yang mencela akan kejahatan. Memang dibenci kejahatan. Bersyarah ada pam-pam memang bagus. Tapi nak naik sampai mutmainnah jarang-jarang. Dia mesti jalan kerohanian. Ya. Dan peringkat futuhat arifin dia masuk, dia duduk dalam nafsu mutmainnah. Jejak dia nafsu mutmainnah, maka dia dah masuk lain arifin billah, orang yang arif. Dia duduk martabat wali kecil. Maka lepas tu akan dibukakan bagi dia bila nihayah tanpa sakatan lagi. Terbuka. Naik ni atas lagi. Kata dalam Sirul Asrar oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, sampai di balik menghadap Tuhan alam barzah pun Tuhan buka lagi. Ya, itu ilmu Tuhan yang melaut tidak berluas. Ini ilmu muka syafah. Ya. Ada ilmu kita belajar ni pakai kitab semua mudarasah. Ilmu cara iktisabi, usaha cari menghafal semua kan. Yang ni tak, ini ilmu cara kurnia. Tu dibuka. Jadi berkenak kamu ke bagi tadi sejati. Mana hakikat diri kita ada fakir, ada dia. Dan datang segala sebab daripada kaya dan mana tadi? Fakir itu memberi ingat bagimu pada yang terbunyi atasmu daripada kendakmu. Ya. Di dalam hal lalaimu dan terhijabmu. Kerana bahawasanya orang yang terhijab akan dia haki ta'ala daripada melihat wujudnya yang hakiki dengan wasita wujudnya yang majazi. Ini hijab. Biasa pandang diri kita. Sedangkan dia suruh pandang je apa? Dia entan. Sebab dia mula-mula muka surat 2 dia tu kan. Apa dia nak? Bahawa ada ia, tiada engkau. Ada ia, tiada engkau. Bahawa kita sentiasa memandang dia. Dan mematikan pandangan kita. Bahawa ada ia, tiada engkau. Muka surat yang kedua entan. Bagi berapa tu? 10, 14 daripada atas. Bahawa ada ia, tiada engkau. Ya. Kerana bahawasanya yang dikendaki haki ta'ala atau tanda apa? Bahawa ada ia, tiada engkau. Maknanya fanakkan pandangan kita. Barulah dia akan membuka dan berikan berbagai-bagai kurniaan. Lagi kita nampak kita kan, kita buat ana oh tapi ananiah dia begitu. Itu hijab sah. Rasulullah menyatakan man arada an yanzura ila maitin yamshi 'alal ard fal yanzur ila Abi Bakr radhiyallahu anhu. Siapa yang nak tengok mayat berjalan di atas muka bumi, mayat berjalan atas muka bumi, sila lihat pada Sayyidina Abu Bakar. Itu sabda Rasulullah SAW. Apa makna dia? Inilah makna dia. Orang yang telah mematikan pandangan diri. Lenyap. Ya. Dia dengan Allah Ta'ala. Ya, itu dipanggil kinayah daripada apa? Orang yang telah duduk dalam makam hakikat yang sebenarnya. Ya, sebab apa? Sahibul haqiqah ghaba anil halqi bisyuhudil malikil haq. Sahibul haqiqah, orang yang duduk dalam makam hakikat makrifat yang sebenar, ghaba anil halqi. Makhluk ni lenyap, tak ada pada pandangan dia. Dengan sebab apa? Bisyuhudil malikil haq, dengan sebab musyahadah yang ditajalikan dalam batin hati dia, syuhud kepada haqqillah ta'ala. Itu nak dapat sebelum kita padam. Tahu padam? Sebelum qalu. Kena jejak ni. Kalau akhir umur kita malaikat maut sampai kita tak jejak lain ini, maka rugi serugi-rugi. Rugi kita tuan. Dalil akan ingin tak sebut. Ya, madzal ladzi wajada man faqadak wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiya dunaka badalan. Madzal ladzi wajada man faqadak. Apakah keberhasilan hidup seseorang insan sampai mati? Faqadak. Apa faqadak? Ai faqada syuhudak. Dia tak dapat jejak makam musyahadah dengan Tuhan. Tak dapat. Luput. Sebaliknya waman ladzi faqada man wajada. Apakah keluputan orang yang ada ini benda? Walaupun dunia tak kenal dia, orang pun tak kenal dia. Tapi ini benda adakah dia? Makam musyahadah, pembukaan makrifat yang sebenar yang diisyaratkan dalam hadis sahih anta mudallah ka annaka tarah fa idam takun tara fa innahu yarak. Ada dekat dia. Tuan cempakkan dia, maka beruntung besar dia. Orang duduk taraf ni hati dia sentiasa dengan Tuhan.
dia berjinak dan bermanis, bermanja, bermesra dengan Allah Ta'ala. Itu yang disebut dalam pesanan Allah Ta'ala pada Nabi Daud. Ya Daud, qul lisiddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'amun. Ya Daud, sampaikan kepada orang yang siddiq hati dengan Ta'ala dua perkara. Apa dia? Bi falyafrahu, dengan aku hendaklah mereka gembira. Seronok berlazat dengan Allah, bukan dengan makhluk. Ni kita seronok dengan makan, dengan minum, dengan duit, dengan pangkat, dengan apa macam-macam. Itu semua tak boleh pakai kan. Itu semua orang ahli ghaflah. Tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Seronok dengan Allah Ta'ala. Ya, wa bi zikri falyatana'amun, dan dengan zikrullah mereka bernikmat sungguh. Dia menyebut nama Tuhan tu berkocak hati dia. Iza zikirallahu wajilat qulubuhum. Tarap tu kena usaha kan. Kalau dapat ini, alhamdulillah, berjaya di dalam kehidupan dia. Ya, kalau tak dapat, rugi tuan-tuan. Cari riyadhah dan mujahadah, cari jalan, mohon kepada Allah, bangun malam-malam, menangis, minta dengan Tuhan, tunjukkan jalan supaya sampai apa disebut dalam hadis sahih oleh Nabi SAW. Itu makamul ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, arti barang siapa mengenal dalil, maka mengenal madlul. Dia kenal dalil siapa dia? Makhluk semua. Madlul siapa? Huwallahu ta'ala. Hadis ni banyak orang mengatakan hadis ini dhaif. Ada setengah mengatakan hadis ini maudhu' pun ada. Ya. Tapi mengikut Ibnu Arabi, berkata al-alim mu'allama Profesor Dr. Yusri di Mesir, ada sekarang kan. Ini doktor di sini ni pakar. Dia doktor dua lain. Doktor pakar bedah pun dia kat hospital. Kalau orang selit panggil dia kan. Pakar rojok tu. Dan dia juga pakar hadis. Ulama hadis. Dan dia juga pemimpin tarekat. Wah, dahsyat kalau dia baca kita, masya-Allah. Allah Taala bagi dia dua lain kan. Bagian dunia pun ilmu pun dia hebat, sini pun dia hebat. Maka dia kata dalam hadis ini, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada Ibnu Arabi, ulama besar jabatan kenal Ibnu Arabi, dia telah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia likat cara suri. Maka dia mengemukakan apakah ini benarnya atau tidak. Rasulullah kata iya. Rasulullah mengaku itu ini hadis dia. Ada perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dalam ijtima' suri kan. Sebab ulama sufi kadang-kadang dia jumpa benda ni, orang cakap pun dia tak diam, dia tak layan. Bahawa mereka menjumpa lagi hebat cara kerohanian, ya. Sebab dalam hadis sahih Bukhari Muslim, marra'ani fil manam fasairani yaqazatan, siapa lihat aku dalam mimpi, dia berpula melihat aku secara jaga. Dan di antara karamat besar para aulia, dia boleh liqa' dengan Rasulullah SAW secara suri. Dan banyak berlaku pada wali-wali besar. Kemudian faidatun wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.